Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma inna na'udzubika minal baras wal junun wal juza wa min sayyi'il asqam. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alus sahla illa syi'ta sahla. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana limpah kurnianya kita bertemu lagi dalam sesi pengajaran dan pendidikan Islam. Sebelum ni kita ada belajar surah Al-Kafirun tetapi bidang tilawah, iaitu bacaan. Tapi kali ini kita akan belajar surah Al-Kafirun juga tapi bahagian hafazan, maksudnya kena menghafal. Tapi terlebih dahulu murid-murid semua boleh membuka buku teks pendidikan Islam muka surat 14 untuk rujukan masing-masing. Okey. Kamu boleh lihat di sini buku teks menghafal surah Al-Kafirun. Perhati dan baca. Okey, mari kita baca bersama surah Al-Kafirun ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidum ma 'abadtum wala antum abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Okey, sekali lagi kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum abiduna ma a'bud wala ana abidum ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Shadaqallahul azim. Okey. Ini kita alhamdulillah kita sudah membaca surah Al-Kafirun. Kalau kamu semua perhatikan di dalam surah Al-Kafirun ini ada beberapa tulisan yang berwarna. Okey. Tulisan yang berwarna ni semuanya ada maksud yang tersendiri. Okey, kita buat tengok kat sini. Bismillahirrahmanirrahim. Dekat sini tulisannya berwarna ungu membuat maksud ra tu dibaca tebal. Allah. Allah. Okey. Ini pun Allah. Allah. Tu dengan jelas. Kemudian huruf tulisan yang warna oranye ni dimatikan. Bila kita berhenti dia hukum dia mat arid sukun. Nanti kita akan belajar nanti. Jadi disebut Ar-Rahim. Huruf mim di ujung ni tak disebut. Bukan baca Ar-Rahimi. Itu salah. Ar-Rahim. Okey. Kemudian ada tanda warna tulisan warna merah ini dibaca panjang. 4 harakat. Ini hukumnya hukum mat. Jadi kita baca Ya. Ya. Jangan baca Ya. Itu baca pendek itu salah. Okey. Yang seterusnya. Ini huruf ra ni warna ungu. Jadi dibaca huruf ra tu dengan jelas. Zu. Lu. Okey, kemudian waw ni dimatikan. Jadi dia sebut bila kita berhenti huruf ni tak disebut. Jadi kita baca al-kafirun. Jangan baca al-kafiruna. Itu salah. Kemudian tulisan warna merah ni dibaca panjang macam biasa tadi. La. Dibaca panjang. La. Okey, kemudian tulisan waw warna oranye ni huruf nun ni tak disebut bila berhenti. Jadi ta'budun. Ta'budun. Jangan baca ta'buduna. Itu salah. Kena baca panjang sikit lah. Ini 4 harakat. Kemudian tulisan warna merah ni macam biasa. Dia dibaca panjang. Wala. Okey. Kemudian ini tulisan warna hijau ini. Nun mati selepasnya huruf ta. Ini hukum ikhfa. Jadi kena baca dengung. Antum. Antum. Okey. Kemudian ini tulisan warna merah ini dibaca panjang. Ma. Okey. Ma. Okey. Kemudian tulisan yang warna biru muda ini di hujung huruf dal ini qalqalah. Qalqalah kubra ni sebab di hujung. Jadi kita baca dengan bacaan melantun. Jadi kita sebut a'bud. Ada bunyi d di belakang. A'bud. A'bud. Okey. Kemudian tulisan warna merah ini macam biasa dibaca panjang. La wala. Okey. Kemudian dekat sini ada di atas alif ni ada tulisan yang berwarna bulat. Ini alif ni dianggap tidak ada. Jadi kita baca pendek saja.
Patutnya kena baca panjang, tapi di sini sebab ada bulat di atas alif kena baca pendek. Jadi kita baca ana, pendek saja. Ana, dengan baca panjang. Ana, itu salah. Ana. Okey. Kemudian mim yang bersadu ni kena baca dengung. Abidum ma. Okey, begitu. Abidum ma. Okey. Kemudian dekat sini tulisan warna merah. Wala. Panjang. Ni nun mati. Ta ni. Ini pun dengung antum. Okey. Ini tulisan warna merah. Ma. Ini juga qalqalah a'bud. Okey. Kalau kamu tengok dekat sini. Ayat yang ketiga dengan ayat yang kelima dia berulang. Okey. Dalam surah Al-Kafirun ini. Berulang. Tengok. Dia berulang. Wala antum abiduna ma a'bud. Berulang. Ayat ketiga dengan ayat kelima. Ayat terakhir. Lakum dinukum waliyadin. Ayat yang kata yang terakhir di ujung ni. Huruf ya ni. Waliyadin. Jangan baca waliyadini. Salah. Ataupun waliyadin. Pendek saja. Itu pun salah. Kena baca pendek. Waliyadin. Okey. Itu panduan untuk membaca Al-Quran. Kalau kamu ada membeli Al-Quran yang ada tulisan berwarna, itulah panduan dia. Ada sebab kenapa ditulis di perkataan tu diwarnakan. Semuanya ada sebab. Okey, kita pergi ke muka surat 15. Untuk menghafaz Al-Quran, kamu ada 3 kaedah. Kita ada 3 kaedah untuk membaca Al-Quran. Bagi yang boleh membaca Al-Quran dengan lancar, ataupun dia pandai membaca dengan bagus, dia boleh menggunakan kaedah yang pertama, iaitu bacaan terus menghafaz satu ayat. Contohnya, ni ayat yang pertama ni. Qul ya ayyuhal kafirun. Terus dihafal satu ayat ini. Ataupun la a'budu ma ta'budun. Diulang baca paling kurang ikut kemampuan. Ada yang sampai 40 kali diulang baru boleh dihafal. Okey. Kaedah yang pertama, membaca satu ayat terus. Okey, ini yang boleh membaca dengan lancar lah. Kaedah yang kedua, satu ayat itu dipotong menjadi dua bahagian. Okey, seperti contoh la a'budu. Dihafal dulu potongan yang pertama, la a'budu, diulang-ulang baca sehingga ingat la a'budu. Kemudian baru menghafal potongan yang kedua, ma ta'budun. Kemudian baru dicantumkan dua potongan ini menjadi satu ayat. Dan kemudian dihafal la a'budu ma ta'budun. Ini yang kurang sikit lah. Yang tak berapa mampu untuk menghafal satu ayat terus, boleh guna kaedah yang kedua ini. Okey. Yang lain, wala antum abiduna. Potongan yang pertama, potongan yang kedua, ma'a'bud. Okey, ataupun potongan yang ketiga, wala antum abiduna. Kemudian potongan yang kedua, ma'a'bud. Okey, ini untuk kaedah yang kedua untuk menghafal surah Al-Kafirun. Kaedah yang ketiga, dipotong satu ayat itu menjadi 3 potongan. Okey. Seperti contoh, wala antum. Potongan yang pertama, potongan yang kedua, abiduna. Potongan yang ketiga, ma'a'bud. Kemudian barulah menghafaz, mencantumkan ke semua potongan 3 perkataan, 3 kalimah ni menjadi satu ayat. Wala antum abiduna ma'a'bud. Okey, dihafaz satu potongan. Contoh ayat yang keempat ni, wala ana. Kemudian abidum ma. Kemudian abadtum. Okey, kemudian potongan yang terakhir, ayat yang kelima, potongan yang pertama, wala antum. Potongan yang kedua, abiduna. Kemudian potongan yang ketiga, ma'a'bud. Okey. Jadi bagi kamu yang nak menghafal surah Al-Kafirun ini, boleh gunakan 3 kaedah ini. Kaedah yang pertama, menghafal terus satu ayat. Ini bagi yang boleh yang membaca dengan lancar. Ataupun kaedah yang kedua, membahagikan satu ayat itu kepada 2 potongan. Potongan yang pertama, potongan yang kedua. Menghafal dulu potongan yang pertama ini bagi lancar.
Jadi ingat, kemudian baru masuk pula potongan yang kedua, menghafaz potongan yang kedua, kemudian dicantumkan menjadi satu ayat. Ataupun kaedah yang ketiga, dibahagikan satu ayat itu kepada 3 potongan. Potongan yang pertama, wala antum, contoh. Potongan yang kedua, abiduna. Potongan yang ketiga, ma'a'bud. Okey. Ikut kesesuaian kamu masing-masing untuk menghafaz mengikut kamu boleh pilih bahagian kaedah yang mana, yang pertama, yang kedua ataupun yang ketiga. Sebenarnya nak menghafaz ni tidaklah susah. Kalau kamu ikut kaedah yang betul, kamu akan berjaya insya-Allah. Jadi petua untuk menghafaz surah, tak kiralah surah mana pun, yang pertama sekali kamu hendaklah membaca surah tersebut dengan lancar, dengan betul. Kedua, diulang bacaan itu beberapa kali. Ada yang setengah ulama mengatakan sampai 40 kali diulang. Ulang-ulang bagi lancar. Kemudian barulah kaedah yang ketiga, barulah cara yang ketiga, baru menghafal sikit demi sedikit. Okey. Dan kepada murid-murid yang boleh membaca surah Al-Kafirun ini, Ustaz ucapkan tahniah, dan bolehlah diamalkan dalam kehidupan harian, boleh dibaca ketika solat, boleh dibaca sebelum tidur dan sebagainya. Okey. Bagi yang tak boleh menghafaz lagi, maksudnya tak boleh menghafaz ke semua surah ini. Okey. Ustaz nak kamu hafaz dulu surah Al-Kafirun ini ayat 1 hingga ayat 3 dulu. Okey. Ayat yang pertama sehingga ayat ketiga terlebih dahulu hafaz. Kemudian bolehlah sambung ayat yang keempat sehingga ayat yang ke-6. Okey. Ustaz harap kamu semua dapat menghafaz surah ini dengan baik dan insya-Allah. Okey. Sekian saja pembelajaran kita pada hari ini. Semoga pembelajaran kita mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan yang penting sekali kamu cuba lihat dekat sini surah Al-Kafirun ni ayat yang ketiga dengan ayat yang kelima ni ianya berulang. Yang kelima, tiga, jangan keliru pula ayat ketiga dan ayat kelima ni dia berulang. Okey. Sekian saja pembelajaran kita pada hari ini. Sekian, kita berjumpa lagi. Wabillahi wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.